Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada pagi ini sama-sama dapat kita berkumpul dan kembali membaca buku kita ini, Talbisu Iblis, menerangkan tentang tipu daya iblis pada orang-orang yang ada terlibat dengan agama ataupun dengan masyarakat seluruhnya. Jadi insya-Allah sama-sama kita baca pada pagi ini apa yang dapat kita istifadah daripada kitab ini. Kita berhenti pada itu muka surat apa? 1, 5. Ada khilaf juga. Muka surat pun ada khilaf. 156. Ya, habis dah. Kita suruh baca tak? Okay. Ini maknanya talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Boleh? Sambung situ lah. Dia sama-sama tak tahu je kita ni, sama-sama baca. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-7. Muka surat 156 atau cetakan lain cari bab nombor 7. Bab 7. Ada. Cuba. Baik. Ibnul Jauzi berkata, iblis melancarkan talbisnya kepada pemimpin dan penguasa melalui berbagai sisi. Namun kami akan menyebutkan yang terpenting saja. Dan sememangnya begitulah, penguasa ni antara tempat yang paling iblis suka. Sebab apa? Kerosakan mereka, natijah dia sama dengan kerosakan para ulama. Rosaknya mereka bukan sekadar mereka, rosaknya mereka bersamanya akan rosak ramai orang. Jadi sebelum ni kita dah bincang tentang fitnah atau talbis iblis terhadap para alim ulama. Maka hari ini kita masuk kepada para pemimpin dan penguasa. Jadi iblis akan berusaha menyesatkan mereka kerana bersama mereka ada para pengikut yang akan turut terjebak. Sebab itu kita banyak-banyakkan dalam kita baca, sebelum kita baca talbis terhadap para pemimpin dan penguasa, kita peringatkan bahawa mereka ni adalah yang memikul urusan kita, dan mereka lah yang memikul amanah ini untuk membawa masyarakat ini kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Tapi tidak semua orang diberikan kebaikan itu. Kadang-kadang Allah menguji masyarakat dengan pemimpin dan juga penguasa, dan kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyat, keburukan mereka juga keburukan bagi rakyat. Jadi bagi kita katakan mereka adalah orang yang patut kita mengambil peduli dan mengambil berat. Cuma bagaimana cara kita mengambil berat itu terpulang kepada hikmah masing-masing. Cumanya mereka berhak untuk didoakan supaya dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendoakan agar mereka dijauhkan daripada tipu daya syaitan dan daripada tipu daya makar-makar musuh Islam untuk merosakkan Islam. Jadi yang kita baca ni bukanlah bertujuan untuk menuding jari. Sekali lagi saya katakan,
Yang kita baca ni bukanlah bertujuan menuding jari kepada fulan ataupun fulan daripada individu, ulama atau penguasa, melainkan kita menilai pintu-pintu talbis yang mungkin telah dilakukan ataupun yang telah dilakukan oleh iblis kepada para penguasa. Semoga Allah menyelamatkan kita dan juga para pemimpin kita daripada tipu daya iblis. Tak ada orang yang nak keburukan, semua nak yang kebaikan, tetapi bagaimana persepsi itu dibina, itulah yang menyebabkan manusia tergelincir dan juga tersalah. Ada orang nampak kebaikan sebagai keburukan dan ada orang nampak keburukan sebagai kebaikan. Jadi talbis mengubah persepsi kita, memandang yang baik sebagai sebaliknya atau yang memandang yang buruk sebagai kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga dan melindungi semua para pemimpin kaum muslimin dan menjaga urusan mereka sehingga mereka dapat menunaikan kewajipan yang sangat-sangat besar itu untuk memimpin rakyat dan juga orang-orang yang di bawahnya kepada apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tak duduk situ, kita tak tahu. Bila sampai duduk di situ, wallahu a'lam. Baik. Pertama, iblis memperlihatkan kepada mereka bahawa Allah mencintai mereka. Kerana jika tidak, maka tentu dia tidak menjadikan mereka sebagai penguasa dan tidak pula menjadikan mereka sebagai wakilnya di dalam mengatur hamba-hambanya. Menyikap talbis ini adalah dengan menasihatkan jika memang mereka adalah wakil Allah dalam mengatur hamba-hambanya, maka hendaknya mereka menjadikan syariatnya sebagai sumber hukum dan hendaknya mereka berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan keredaannya. Dengan demikian Allah pasti mencintai mereka lantaran mereka mentaatinya. Adapun ihwal kerajaan dan kekuasaan, Allah pernah memberikan keduanya kepada orang yang dimurkai. Allah telah pun melapangkan dunia ini bagi mereka yang tidak dipedulikan olehnya. Bahkan Allah juga pernah memberikan kekuasaan bagi sekelompok orang terhadap wali-walinya dan ke atas orang-orang yang saleh, sehingga para penguasa tersebut menindas dan membunuh mereka. Dengan demikian kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada mereka tidak lain untuk keburukan mereka, bukan untuk kebaikan mereka. Yang demikian termasuk dalam firman Allah, innama numli lahum liyazdadu ithma, sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Jadi itu talbis yang pertama. Apa dia? Bila seseorang itu diangkat menjadi pemimpin, dia rasa Allah sayang kepada dia. Kalau Allah tak sayang kepada dia, takkanlah dia jadi pemimpin. Takkan dia boleh jadi pemimpin kalau Allah tak sayang. Sedang dia pun tahu bahawa yang menjadikan seseorang itu pemimpin adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi talbis iblis kata kamu baik sebenarnya, sebab tu Allah menangkan kamu. Kamu baik, kamu bagus, sebab itu Allah jadikan kamu pemimpin. Tapi supaya tidak tertipu dengan talbis demikian, kita ingatkan diri bahawa penguasaan dan pemerintahan ini bukanlah satu ukuran kecintaan Allah. Sebab ada saja Allah bagi kekuasaan bagi orang yang Allah murka. Seperti contoh siapa? Fir'aun, Namrud. Dan bukan tu saja, ramai penguasa-penguasa yang malah menindas orang-orang alim, orang-orang saleh, padahal yang mereka tindas lebih layak untuk dikatakan kekasih Allah. Jadi lagu mana mungkin satu orang yang menjadi kekasih Allah akan menzalimi kekasih Allah juga? Tak. Berarti mesti ada sesuatu yang diredai, satu yang tidak diredai. Kalau pemimpin yang menindas orang alim, melalui orang alim tu lebih layak untuk dikatakan orang yang diredai oleh Allah, maka pastilah yang menindas itu kita panggil istidraj. Allah sengaja memberikan kepadanya dan Allah membiarkan dia berada di atas tapuk pemerintahannya bukan kerana dia mendapat redha Allah,
tetapi innama numli lahum liyazdadu ithma. Jadi kekuasaan ni bukan tandanya apa keredaan Allah. Kadang-kadang kita tengok orang tu jadi imam salat je, kita ambil tahu pemimpin besar pun. Ada juga dia kata, aku ni sebab mungkin salat aku paling baik, lalu Allah nak suruh akulah jadi imam. Talbis. Kadang-kadang dia datang situ gitu. Kita yang jadi imam dia pun rasa gitu juga. Kita kata, ish, Allah ni boleh jadi, dia suka aku jadi imam. Sebab tu gimana-mana pun orang tolak jadi imam. Dia mari talbis. Tapi kita ingatkan bahawa yang Allah nak tengok bukan kedudukan kita di depan atau belakang. Yang Allah nak tengok ialah bagaimana sifat perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dalam sudut kepimpinan yang kecil baru, bukan yang besar. Apatah lagi besar soal kepimpinan dari sudut negara, khilafah dan seumpama dengannya. Jadi kita katakan sekali lagi bahawa diangkat sebagai pemimpin bukan tandanya redha Allah. Sebab ada je orang yang diangkat sebagai pemimpin oleh Allah padahal dia tidak diredai oleh Allah, malah dia dimurkai oleh Allah. Kalau tidak, Fir'aun tak akan jadi dah pemimpin. Sebab tu kita dah sebut sebelum daripada ni bahawa nikmat dunia ni bukan ukurannya. Sebab Allah memberi dunia ini kepada siapa yang Allah suka dan siapa yang Allah murka. Yang murka pun Allah bagi, yang suka pun Allah bagi. Bila begitulah keadaannya, tahulah kita bahawa yang Allah bagi itu tak ada nilainya di sisi Allah. Kadang-kadang Allah bagi orang yang pemimpin yang tak baik untuk menguji orang saleh. Atau Allah bagi yang tak baik sebagai azab kepada orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok video baru ni, dari mana datangnya penguasa yang zalim? Surah apa? Cuba tengok juzuk yang ke-8, Surah Al-An'am, ayat 129. Surah ke-6 ayat 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami lantik sebagai pemimpin sebahagian orang zalim ke atas sebahagian mereka. Mana daripada mana datangnya yang zalim ni? Itulah daripada orang yang ramai. Kalau ramai zalim, maka zalimlah yang akan jadi pemimpin. Kalau ramai baik, yang baiklah akan jadi pemimpin. Sebab apa? Itu adalah anugerah dan juga balasan dari Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita ni dalam bab islah, kita banyakkan berdoa kepada Allah. Sebab yang menjadikan pemimpin itu adalah Allah. Cuma kita ingatkan, siapa sahaja yang dilantik menjadi pemimpin, andai kata kita dalam ramai-ramai ni akan ada jadi Tok Wakil, YB, ataupun menteri atau perdana menteri, ada mana calon dia, kita nak akak biar undi sikit ni. Andai kata ada, Tani Eti Abu Talha kena ambil tiket tanding. Seramai juga undi dia, tapi don dia Baitul Salam baru dia menang. Kalau don lain tak menang. Andai kata dilantik menjadi pemimpin, ketahuilah bahawa kekuasaan bukan tandanya redha Allah. Ada saja orang yang Allah murka tapi diberikan kekuasaan. Itu talbis iblis yang pertama. Yang kedua, iblis berbisik kepada mereka, kekuasaan itu memerlukan wibawa. Maka mereka menyombongkan diri agar ditakuti, dengan tidak mahu mencari ilmu dan tidak bersedia untuk bergaul dengan para ulama, sehingga mereka mengamalkan pendapat peribadi sampai akhirnya mereka merosakkan agama. Sudah diketahui bahawasanya watak manusia itu akan mencontohi sifat teman pergaulannya. Oleh kerana itu, jika para penguasa bergaul dengan orang-orang bodoh yang hanya mementingkan dunia,
maka tabiat mereka pun akan meniru sifat orang-orang bodoh itu. Di samping karakter yang sudah ada di dalam dirinya sendiri, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencegah dan menghalangi dirinya, dan itulah sebab kebinasaan. Jadi fitnah atau talbis yang kedua, Iblis kata jangan dicampur dengan para alim ulama. Mereka ni mungkin golongan bawah, dinampakkan orang-orang yang ada ilmu ni sebagai low class, sehingga bila dia nak bercakap dengan mereka, mereka bukan lagi merendahkan diri kepada para ulama, malah menyombongkan diri. Takkanlah aku ni pemimpin nak duduk depan majlis ilmu, duduk cokah situ. Tak. Akhirnya apa jadi? Mereka menutup nasihat dari diri mereka. Habis tu gimana kalau dia berpindah, tak duduk dengan orang alim ni, pergi duduk dengan orang alim yang lebih hebat? Tak apa, dia tinggalkan majlis ulama, tapi dia pergi kepada majlis lara, kawan dia, member dia. Kadang-kadang kita lari daripada sesuatu, niat kita baik, ataupun kita nampak sesuatu tu, cuma kita lari kepada sesuatu yang jauh tidak lebih baik daripada dia. Kadang-kadang begitu. Kita nak lari daripada persoalan yang mungkin khilaf, sampai masuk terjun kepada dalam masalah yang memang jelas-jelas ada salah. Contoh, ada juga keadaan begitu. Jadi pemimpin di sini disebut mereka nak lari daripada jatuh taraf. Kita ni tak boleh turun taraf kita, dan sepatutnya dia yang mendatangi kita, bukan kita mendatangi dia. Mungkin dia kata gitu. Akhirnya mereka meninggalkan majlis ulama. Habis tu tinggal majlis tu gimana? Tak ada gimana-mana, duk sembang. Dengan siapa? Dengan penasihat, dengan tu dan dengan ni. Akhirnya duk minum, akhirnya duk makan. Tak ada apa pun, kehidupan tidak bertambah. Akhirnya mereka merosakkan peribadi dan juga agama mereka. Jadi itu yang kedua. Kenapa dia ditipu begitu? Kerana nak menjaga taraf kemuliaan dia sebagai pemimpin. Yang ketiga, talbis iblis atau iblis membuat mereka takut kepada musuh, dan dia memerintahkan mereka untuk memperketatkan penjagaan. Namun disebabkan ketatnya penjagaan, orang-orang yang teraniaya yang berada di bawah kekuasaannya tidak dapat menemui dan mengadu kepada mereka. Abu Maryam Al-Asadi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allahu azza wa jalla duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi. Barang siapa yang Allah serahkan sebahagian dari urusan kaum muslimin, lalu dia menutup diri dari mereka dengan tidak menunaikan hajat, keperluan dan kemiskinan mereka, maka Allah akan menutup dirinya dari hajat dan keperluan dan juga kemiskinan pemimpin tersebut. Dia lupa, padahal berada dengan golongan-golongan inilah yang menyebabkan mereka dijaga, mendapatkan kebaikan. Macam kita jugalah, bukan kata pemimpin kita. Kadang-kadang kita tak sedar, kita selama ni hak duk naik pangkat ni bukan sebab kerja kita yang bagus di pejabat. Sebab naik pangkat ni sebab ada orang miskin yang datang rumah kita setiap minggu, duk minta makanan, kita bagi segelas air atau sesuap makanan. Kita lupa bab tu. Tapi hak boh kita di pejabat tu lah kita duk jaga. Kita lupa kepada yang fakir yang datang. Boleh jadi sebab kita naik pangkat tu, sebab yang datang ke rumah kita saban minggu, kita pula kata, acak kali dah mau mari, berapa kali dah, minggu lepas mari dah. Padahal kita naik pangkat tu dapat kebahagiaan, boleh jadi sebab dia. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh jadi sebab kita pun tak tahu. Sebab tu jangan pernah memandang hina kepada siapa pun. Dan kita pun tak tahu siapa dulu kita dengan dia masuk syurga. Kita boleh beramal, tapi yang menerima amalan kita adalah Allah. Kadang-kadang amalan dia mungkin sedikit, tapi nilai keikhlasan dia lebih, sebab dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan balasan. Dia tak ada apa-apa, melainkan yang dia nak adalah redha Allah, dan tak ada siapa pun cara kepada diri dia.
Boleh jadi dengan sebab orang-orang begini dia mendapatkan kebaikan yang lebih di tempat lain. Nah, begitulah juga dengan pemimpin. Kadang-kadang mereka ditalbis, tak boleh ni, kalau mari buka sangat open, siapa-siapa pun boleh mari, nanti musuh mari menyamar, dia menyeli nak masuk, akhir sekali susah. Jadi apa cara? Kita tutup. Nak datang jumpa kamu ni kena tapih, kena tu, kena ni, sehingga akhirnya orang fakir, orang miskin, orang memerlukan tak datang jumpa para penguasa dan mereka berada dalam kesempitan. Padahal dia lupa. Kata Allah, kata Nabi SAW, siapa yang jaga urusan kaum muslimin, tiba-tiba dia menghalang dia daripada orang minta tolong, orang kesusahan dan seumpama dengannya, maka natijahnya Allah akan menutup pintunya kepada penguasa tersebut. Talbis kepada para penguasa. Sebab tu andai kata kita ni ada kekuasaan atau tak kata besar, duk pejabat pada dah. Kadang-kadang kita ni dapat kebaikan di pejabat sebab kita duk baik dengan cleaner mungkin. Tim kita tu ada, tapi kebaikan dia tu mungkin berada pada orang yang paling rendah, bukan orang yang paling tinggi. Wallahu ta'ala alam. Bukan saya nak kata tak lewat tak perlu buat baik kepada orang dekat, tidak, tapi biarlah semua tu ada keseimbangannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang keempat, mereka memperkerjakan orang-orang yang tidak cekap, yang tidak berilmu dan tidak bertakwa, sehingga orang lain mendoakan keburukan terhadap mereka kerana mereka telah berbuat aniaya terhadap masyarakat. Mereka memberi para pegawainya makanan haram sebab diperoleh dari jual beli yang tidak benar. Mereka juga menetapkan hukum had kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Akan tetapi mereka mengira telah berhasil menunaikan tugas mereka sebagai pemimpin yang Allah pikulkan atas bahu mereka. Alangkah jauhnya mereka dari kebenaran. Kerana jika seorang amil zakat mempercayakan pembahagiannya kepada orang-orang fasik, lantas mereka berkhianat, maka dia harus bertanggungjawab. Sebab tu juga dia orang yang mana pemimpin mestilah lantik orang-orang yang baik untuk melaksanakan tugasnya. Sebab semua di bawah dia tu semuanya akan kembali kepada dia. Tapi talbis iblis maknanya kadang-kadang dia merosakkan pemimpin bukan dari jalan dia, dari jalan orang yang sekitarnya. Jalan orang yang sekitarnya. Sebab tu kita pemimpin masyarakat kadang-kadang tak perlu jawatan pun, tapi dia dalam masyarakat tu sebut dia jadi ketua, dia jadi pemimpin. Talbis iblis boleh datang melalui orang bawah dia, bukan dia. Akhir sekali dia yang rosak. Para ulama pun begitu. Kadang-kadang yang memburukkan dan menaikkan nama seorang alim adalah orang yang dekat dengan dia, bukan dia sendiri. Jadi kita kata sebagai seorang pemimpin atau seorang alim, jagalah orang yang di bawah dia ni, kerana kadang-kadang iblis masuk melalui jalan dia. Yang kelima, iblis menjadikan penguasa memandang baik kebijakan yang sudah diputuskan atas dasar akal semata. Mereka menghukum potong tangan seorang yang tidak halal dipotong tangannya, dan membunuh orang yang tidak halal dihukum bunuh. Iblis telah mengelabui mereka dengan menyatakan bahawa tindakan ini adalah kebijakan. Bahkan termasuk dalam talbis inilah pandangan mereka yang menyebut syariat Islam memiliki kekurangan, maka kerananya masih memerlukan penyempurnaan lagi, lalu mereka menyempurnakannya dengan potensi akal. Ini merupakan ketertipuan yang sangat buruk. Ketertipuan yang sangat buruk, sebab syariat Islam itu sendiri adalah kebijakan ilahi, maka tidak mungkin ada kekeliruan yang perlu diluruskan oleh umat manusia. Itu juga sebahagian daripada talbis. Dia kata apa yang dia buat lebih baik daripada hukum Allah, sedang dia lupa yang buat hukum tu lebih baik daripada dia berjuta berbilion kali, malah tak ada bandingannya. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Tapi itulah talbis. Okay? Dia menampakkan sesuatu sebaliknya. Dia kata tak hukum potong tangan tu lagi baik.
sedang dia pemimpin. Dia kata apa lagi? Dia menolak hukum-hukum yang Allah Azza wa Jalla syariatkan dengan alasan dia tahu sesuatu yang lebih baik daripada itu. Seolah-olah dia pintar lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Ya, mustahil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. La mu'aqqiba li hukmih, dan tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Orang yang mendakwa sedemikian sama halnya dengan mendakwa adanya kekeliruan dalam syariat Islam, dan ini bahagian daripada kufur. Andai kata dia klaim begitu sungguh, maka dia boleh jatuh kepada kekufuran. Sebab apa? Dia mendakwa Islam yang ada ni sebenarnya Islam yang kurang lagi tepat. Ada pandangan yang lebih baik dan lebih bijak daripada tu. Dan dia seakan-akan mengatakan dia lebih bijak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menerima sebuah riwayat dari Adudud Daulah bahawa Adudud Daulah menyukai seorang gadis yang memikat hatinya. Maka dia pun memerintahkan supaya gadis itu ditenggelamkan agar hatinya bisa tenang dalam mengatur kerajaan. La ilaha illallah. Ini adalah tindakan yang gila. Sungguh membunuh seorang muslim yang tidak berdosa itu hukumnya adalah haram, dan meyakini perbuatan ini boleh termasuk kekufuran. Apabila dia meyakininya tidak boleh, maka dia melihatnya, tetapi dia melihatnya sebagai kemaslahatan, maka ketahuilah bahawa sama sekali tidak ada maslahat pada apa-apa yang menyelisih syariat. Ini kaedah, kena jaga. Boleh jadi dia buat tu, dia kata sebab maslahat, nak kata begitu. Jawapan dia, maslahat yang menepati akidah itu diterima pakai. Tapi maslahat yang tidak menepati syariat, dia bukan maslahat, dia adalah hawa nafsu yang menginginkan perkara sedemikian. Maslahat ni apa yang bertepatan dengan syariat. Tidak ada maslahah pada apa pun yang menyelisihi syariat. Yang keenam, panjang sikit, banyak sikit yang penguasa ni. Iblis menjadikan para penguasa memandang baik penggunaan harta secara boros. Dia masuk pula kok harta. Mereka menganggap harta tersebut boleh dikuasai sendiri. Padahal harta negara, tapi dia anggap harta seolah-olah harta dia. Talbis. Iblis kata saing je lah. Bukan apa pun, orang tak berasa apa pun, duit kerajaan banyak lagi, dia pun saing. Contohnya, guna je lah, bukan duit kamu pun nak belanja. Kalau benda tu duduk pada kita, kita tak belanja dah macam tu. Tapi oleh kerana duit itu bukan hak siapa-siapa, kita pula yang memikul amanah menjaga duit rakyat, akhir sekali kita pun saing, seolah-olah benda tu tak ada orang yang nanti nak akan audit. Talbis. Sebab tu memiliki kekuasaan ni bahaya. Seandainya dia terletak pada orang yang bukan ahlinya, maka musibah. Cuma kita kata gitu, apabila kita nak jadi pemimpin ni, ada kata gitu juga. Kalau kita duduk gitu, sampai bila kita nak jadi? Bila kita nak jadi pemimpin? Asyik orang jadi pemimpin. Bolehkah kita kata itu pun talbis juga? Wallahu a'lam. Asyik-asyik semua talbis lah ke? Tengok ni talbis, tu talbis, tak gimana kita. Sebab tu dalam bab ni kadang-kadang dengan orang-orang soleh ni, dia bukan kata tak fikir, dia berusaha pada sudut yang kita tak nampak. Kita dah nampak pada orang yang nak akad dia jadi pemimpin ni, hanya pada orang-orang yang mungkin mencalonkan dirinya. Sedang di sisi Allah mungkin ada calon yang tidak tersenarai, tapi itulah sebenarnya calon pemimpin. Allah boleh lantik dan Allah boleh tukar siapa yang dia nak sekelip mata. Jadi sebab tu kita katakan bahawa para ulama atau orang salih, dia berusaha memberi kebaikan kepada pemimpin melalui kadang-kadang bukan jalan yang nyata, seperti dengan doa-doa mereka dan sebagainya. Mereka menjadikan orang-orang tu sebagai orang yang baik.
Jadi kita kata bukan semestinya kalau kita nak mengubah kebaikan kita kena duduk dalam tu, tak. Cuma yang penting setiap masa, setiap ketika kita berusaha untuk ada ikhtiar memperbaiki keadaan. Paling kurang kita perbaiki keadaan dengan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan hidayah dan petunjuk kepada dia. Sebab pemimpin dan penguasa ni, sebab itulah khilaf. Fitnah dalam bab ni lah yang menyebabkan fitnah khawarij. Fitnah dalam bab ni lah munculnya golongan-golongan Syiah, asal daripada konflik kepimpinan. Jadi baca bab pemimpin ni, kita banyakkan berdoa kepada mereka. Jadi talbis yang keenam, dia menampakkan bahawa harta milik kerajaan tu adalah seolah-olah milik dia, sehingga mereka menganggap harta tersebut boleh dikuasai sendiri. Ini merupakan talbis iblis yang baru akan disedari dengan adanya kewajiban hajar terhadap orang yang tidak mampu membelanjakan hartanya dengan bijak. Jika ketentuan itu saja berlaku, lantas bagaimana terhadap orang yang disewa untuk menjaga harta orang lain? Seharusnya seseorang yang diamanahi harta tersebut hanyalah mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya, sehingga dia tidak alasan untuk membelanjakan harta secara boros. Ibnu Aqil rahimahullah berkata, diriwayatkan dari Hammad, seorang perawi syair, bahawa dia mengutarakan beberapa bait syair di hadapan Khalifah Al-Walid bin Yazid. Lantas Al-Walid memberinya 50,000 dan 2 hamba sahaya wanita. Ibnu Aqil berkata, ini termasuk riwayat yang dinukil dalam konteks memuji mereka, padahal sebenarnya riwayat ini tergolong celaan terhadap mereka, kerana yang bersangkutan menghambur-hamburkan harta yang berada di Baitul Mal kaum muslimin. Di pihak lain, iblis menjadikan sebahagian dari penguasa tersebut menganggap baik untuk tidak memberikan harta kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya, dan ini merupakan bahagian dalam bentuk tabzir. Cerita lain, maka mereka tertipu daripada sudut pengurusan harta. Okey, tertipu dari sudut pengurusan harta. Jadi bila dia bayar dengan duit kerajaan ni, dia tak kisah dia bayar berapa. Betul tak? Ni berapa ni? Berapa? Akak sikit tak apalah. Kalau duit dia buat gitu ke tak? Datang nak renovate office, dia yang lulus, dia tengok, renovate ni okey ni, ni ambil mahal sikit lah, tak apa ni, ni cantik, ni tak perlu pun tak apalah, masuk. Pasal apa? Duit kerajaan. Tapi kalau duit dia, mari nak renovate rumah ya, 3 kali review quotation. Berapa ni ada, ni kena ada, ni tak perlu ada, ni mahal sangat kamu bagi ni, gini. Pasal apa? Nak quotation paling murah bila nak buat rumah dia. Tapi bila jaga urusan kaum muslimin, dia cari bajet besar, padahal impaknya tiada, semata-mata sebab apa? Sebab dia bersenang-senang dalam menggunakan dana awam. Musibah. Apakah dia ingat dia tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan perkara tersebut? Jawapannya kena. Jadi kita beringatlah, takut kadang-kadang. Sebab tu kita kata orang ni, dia tak tahu nilai diri dia nak diuji setara mana. Di saat dia tak pegang, tak pernah dapat cek tulis, paling besar dia boleh cek pun ada 4 biji yang kosong. Paling besar cek dia ada ditulis 4 biji kosong. Tiba-tiba dapat cek 6 biji kosong. Tak terbeliak anak mata. Betul tak? Dahsyat. Tiba-tiba nak sign cek ni, projek ni berbilion. Dengan sebab dia sign boleh, dengan kalau dia tak sign tak boleh. Tengok dia punya kritikalnya kedudukan dia. Apa jadi? Takut-takut dibimbangi, mereka menggunakan dana tersebut secara boros.
Okey, yang ketujuh tu talbis. Talbis. Iblis berbuat mereka menganggap baik sikap meremehkan kemaksiatan. Iblis menipu para penguasa itu dengan bisikan, kalian menjaga jalan lagi mengamankan negara, maka semua itu akan menolak azab atas kalian. Boleh? Memang orang duduk atas ni kebaikan dia banyak sebab dia berinteraksi dengan orang ramai. Saya kadang-kadang mikir, banyak pahala buat jalan. Siapa buat jalan ni banyak pahala dia. Berapa ramai orang duk guna jalan hasil yang dia buat ni? Ada kontraktor jalan sini? Tak ada. Kalau ada hebat benar. Hak buat jalan tu besar pahala dia tu. Kira amal jariah tak? Kira amal jariah. Siapa nak kerja kontraktor jalan? Ada? Kita buka offer apa ni? Siapa nak boleh? Alik ni ada? Orang kontraktor jalan pakai topi cowboy dia tengah jalan jaga dera. Dia kata mana dosa. Dah hakikatnya kerja-kerja begitu sebenarnya betul kebaikan. Kalau dia faham, Allah, aku zaman tu berapa banyak jalan aku buka, berapa banyak aku pun. Tapi sebenarnya kita berfikir tentang kebaikan kita ni, di situlah terletaknya pintu talbis. Tak usah kata orang lain. Saya kata dalam bab ni, kita ni ingatlah keburukan yang kita buat pada orang lebih daripada kebaikan. Sebab dengan ingat keburukan, payah sikit kita nak tertipu, nak banding kita ingat kebaikan. Kita tengok sedekah kita tengok, jadi aku ni kalau setakat tak sembahyang sunat ni benda baik banyak. Hak kebaikan lain banyak dah, kira dengan sedekah tu boleh masuk syurga dah. Kena talbis tak? Kaji pasal tak? Baru tabur mari kita masuk, lepas mari Jumaat tak mari sunat tak apalah, kira pahala tabur tadi kira jadi dah. Kita hak gitu pun kena talbis dah. Macam mana orang yang duduk atas, yang dia memudahkan urusan jutaan rakyat, berapa banyak zaman dia tu dia luluskan masjid, berapa banyak zaman dia diluluskan jalan, berapa banyak zaman dia tu jaga orang anak yatim, jaga kebajikan tu, jaga kebajikan ni. Sehingga akhirnya talbis iblis kata, setakat buat maksiat sikit sekali dua tu, Allah apa nak banding kebaikan. Talbis. Akhirnya mereka akan tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kemaksiatan. Sebab dia mungkin menganggap remeh kebaikan dia buat, maslahatnya menyeluruh. Maksiat yang dia lakukan hanya kepada dirinya sendiri. Tu kalau dia buat maksiat kepada diri dia sendiri tak apa. Kalau maksiat dia juga menyeluruh, dia tanya, aku 50 masjid dah aku lulus, setakat pusat judi satu tu okey lagi lah. Contoh. Habis. Boleh tak iblis masuk melalui pintu tersebut? Boleh. Dia nampakkan orang tu baik sehingga meremehkan kemaksiatan. Kita tak duduk situ, kita tak rasa. Cuba jadi sekali. Bahaya. Sebab tu jangan minta sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Jangan minta. Jangan minta Allah tipakan kepada kita sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Takut-takut yang datang tu bukannya nikmat tapi musibah. Baik. Yang ke-8, iblis menipu kebanyakan penguasa dengan membisikkan dia sudah melaksanakan kewajipan. Indikatornya, kayu ukurnya, keadaan hidup masyarakat yang terlihat baik. Seandainya yang bersangkutan melihat lebih dalam, nescaya dia mendapati perbezaan realiti yang banyak. Ni bukan setakat iblis yang buat kerja ni. Ni kadang-kadang orang-orang di kiri kanan, penasihat-penasihat pun dia menampakkan macam mana rakyat kita beres tuanku, semuanya okey, tak ada masalah, tuanku telah buat yang contoh. Kalau sebut tuanku sensitif pula. Datuk lah, sebut datuk mudah. Datuk ni umum sikit.
beres, semua orang kita beres. Macam mana ahli parlimen kat kawasan parlimen kita beres, semua okey-okey aja Datuk. Padahal 5 tahun tu mungkin 2 kali pergi ke kawasan dia, tapi ditalbiskan benda tu baik. Syaitan pun begitu juga, sehingga dia tak cara kepada orang yang faqih, dia tak cara kepada orang yang memerlukan, dia tidak ambil masalah-masalah agama yang berkait dengan orang-orang di bawah jagaan dia. Sebab apa? Iblis menampakkan semuanya beres. Hebat. Kalau semua ni mari belakang kita, nak tepih lagu mana? Sebab tu jangan minta. Siapa yang minta kepimpinan, Allah serahkan kepimpinan tu kepada dia. Tapi siapa yang Allah bagi kepimpinan kepada dia dalam keadaan dia tak minta, insya-Allah Allah tolong dia. Kesembilan, zaman kita ni zaman orang pakak berubuk. Keluar aja tu pakak gitar tarsyih mana tarsyih ni mencalonkan diri, pilihlah sayalah terbaik, begitu dan begini. Padahal kita paling takut dalam akad masuk bangku akad sendiri. Hakikatnya tak seperti mana yang digambarkan, tapi begitulah keadaannya. Doakanlah. Dan semua benda ni secara umumnya kita sebut, okey? Kita pun sedap sebab bukan kena kita. Kalau orang baca talbis iblis terhadap kita banyak juga. Betul tak? Banyak. Doa. Kadang-kadang nak hidup memikir Allah, lagu mana lah kita nak bebas semua. Setiap individu ada talbis. Saya dah sebut pada pertemuan yang lalu. Kita jadi orang kaya ke, kita jadi ahli ibadat ke, kita jadi ahli ilmu ke, kita jadi pemimpin ke, kita jadi hatta jadi rakyat pun diuji. Apatah lagi jadi pemimpin. Apa ingat orang bawah ni tak kena uji? Semua kena berlaku. Jadi bila kita baca ni, kita sama-sama membentengi antara satu sama lain. Tak boleh tak kita ambil sifat malaikat. Malaikat ni apa? Dia di sisi Allah beres-beres dah, tak ada apa pun di sisi Allah. Malaikat bukan tak ada apa di sisi Allah. Mana malaikat ni dia dah beres dah, keadaan dia di sisi Allah. Dia adalah makhluk yang muqarrabin, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bila dia tengok orang mukmin, dia mendoakan orang mukmin, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dia yang duduk dekat dengan Allah ni, dia tengok orang mukmin, dia mendoakan orang mukmin. Kita walaupun kita dah beres, jangan lupa ada orang memerlukan doa kita. Dan boleh jadi dengan sebab doa kita itulah Allah memberikan kebaikan kepada kita melalui siapa-siapa yang kita kehendaki, yang Allah kehendaki. Baik. Jadi dia menampakkan sesuatu yang baik bila dilihat kepada hakikat kehidupan sebenarnya sangat jauh beza dengan realiti. Kesembilan, iblis menjadikan penguasa menganggap baik beberapa cara mendapatkan dan mengeluarkan harta dengan cambukan keras, menyita harta pengkhianat maupun koruptor dan menuntutnya agar bersumpah atas kesalahan. Padahal yang benar adalah dengan menegakkan berbagai bukti yang dapat memberatkan si pengkhianat itu. Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz bahawa salah seorang pegawainya menuliskan satu laporan. Ada orang yang mengkorupsi harta Allah, tetapi aku tidak boleh menarik harta yang ada di tangan mereka kecuali dengan menimpakan satu hukuman ke atas mereka. Maka lantas Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menanggapi ucapan ini. Dia kata, aku lebih suka bertemu dengan Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas pengkhianatan mereka dibanding aku bertemu dengan Allah dengan membawa pertanggungjawaban di atas darah mereka. Okey. Jadi dia duk fikir macam mana caranya nak ambil daripada orang bawah dia ni. Walaupun orang tu memiliki kesalahan, tapi oleh kerana kekuasaan yang ada, dia boleh menghukum sesuatu ikut selera dia, sehingga akhirnya orang tersebut boleh diambil harta ataupun boleh diambilnya
nyawa. Kekuasaan itu adalah fitnah, adalah fitnah. Ke-10, iblis menjadikan pemimpin menganggap baik bersedekah selesai apa ni? Mengghasab. Tahu ghasab? Tak tahu ghasab? Dia pula terjemah ghasab dengan ghasab, dahsyat tuan-tuan. Macamlah dia orang faham bahasa Arab kan. Kalau dah faham ghasab, tak payah beli kitab terjemahan. Enggak ada faham dah. Ghasab ni makna merampas. Dia mengambil harta dengan rampasan, kemudian dia buat baik pula kepada dia ambil berjuta, dia bagilah 100-200 ribu. Jadi dinampakkan baik, sedekah selesai merampas. Dia memperlihatkan kepada mereka bahawa sedekah menghapuskan dosa ghasab itu, dosa merampas. Ada orang tanya baru ni, dia kata, ustaz, betul kau kata kalau kita ada harta riba, contohnya bukan harta riba, harta haram ni, kita keluarkan sedikit maka dia jadi bersih, suci harta tu. Dia sucikan hal. Saya kata contoh lagu mana? Dia kata kalau contohnya kita ada EPF, simpan EPF, lepas tu ada dividen tiap-tiap tahun lepas tu kita kira berapa dividen setahun tu, kita keluarkanlah yang tu, kita bagilah. Tapi jangan kita harapkan kebaikan daripadanya, sebab sedekah begitu, sedekah daripada harta yang haram, kita tak dapat pahala pun daripada harta tu. Mungkin kebaikan yang kita dapat melalui niat kita nak menyucikan diri daripada yang haram. Aku tak nak duit ni, aku nak berlepas diri daripadanya, maka ambillah, buatlah apa-apa. Maka duit tu bila kita bagi, Allah tak nilai duit, sebab duit tu daripada sumber yang haram. Kalau nak dapat kebaikan pun daripada sifat kita yang berlepas diri daripadanya. Boleh faham? Okey? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Dia kata satu lagi, ustaz, kadang-kadang orang ni dia menang duit loteri, jadi dia keluarkan sedikit loteri tu untuk sedekah. Dia kata kalau keluarkan sedikit, maka hak lain pun jadi cuci lah. Saya kata ada pun hak tu lain. Sebab tu semua 100% tu bukan duit kita. Beza dengan EPF tadi. EPF tadi memang duit kita, cuma dia ada dividen sikit. Betul? Jadi begitulah hal keadaannya dalam mana-mana. Orang mencuri, kemudian dia pergi sedekah dengan hasil curian dia, tak jadi baik dia. Dia tidak boleh mengharapkan kebaikan dari sudut begitu. Dan begitulah yang disebut di sini, iblis menjadikan pemimpin menganggap baik bersedekah selesai mengghasab. Ghasab ni makna merampas. Dia memperlihatkan kepada mereka bahawa sedekah menghapuskan dosa ghasab itu. Iblis berkata, 1 dirham sedekah dapat menghapus 10 dosa kerana merampas atau merompak. Okey, ini mustahil kerana dosa ghasab tetap ada. Sedangkan sedekah dirham jika merupakan hasil ghasab, dia tidak akan diterima. Baik dari hasil halal, maka tetap tidak menghapus dosa ghasab, kerana memberi sedekah kepada orang miskin tidak menggugurkan tanggungjawab atas orang lain. Ini macam mana nak terhapus? Kamu buat baik kepada si A, sedang harta kamu rampas pada si B. Si B tetap akan ada hujah dia di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan tidak terhapus hujah tu dengan kebaikan kamu pada si A. Tetap ada. Jadi iblis ni kadang-kadang dia mentalbis, menipu. Oh, tak apalah, kamu kan dah buat baik kepada orang tu, jadi hak tu mudah-mudahan hari akhirat besok tak ada lah, muka kamu dah buat baik dah. Istighfar tu kena senantiasa ada. Okay? Ada contohlah, kita kata, ustaz, bagaimana saya ni buat salah dengan orang, kemudian kita tak tahu
Nak minta maaf bila? Tak jumpa dah kan dia. Atau kita ada hutang dengan seseorang, kita dulu tak nak bayar, lah ni baru kita taubat, kita kata aku balik ada hutang, cari-cari tak jumpa. Kita berkata bersedekahlah pada tempat lain selama kamu tak jumpa dia, dengan nilai yang dia tu kurang-kurangnya sampai hari akhirat, pahala itulah nak bagi kat dia. Mudah-mudahan sebagai ganti bersedekah bagi pihak fulan. Kalau dia tanya hari akhirat, ya Allah aku cari dia dulu di dunia tak jumpa, tapi duit dia aku infakkan atas nama dia pada tempat sekian. Itulah pahala dia, semoga Allah Azza wa Jalla bagi kat dia. Gitu tak apa. Tapi sekarang ni sedekah kepada orang lain, harta ambil daripada orang lain. Okey? Sedang orang tu mungkin ada, mungkin dia tak minta maaf, ataupun kalau dia tak ada pun, maka berharap sajalah, banyakkan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ke-11, 12.30 dah. Alhamdulillah, cepat habis hari ni. Nak pergi open house kan ni? Ada. Yang ke-11, iblis menjadikan mereka terus-menerus berbuat dosa, namun menganggap baik mengunjungi orang saleh dan meminta doa mereka. Iblis menipu mereka sehingga beranggapan bahawa kunjungan itu dapat meringankan dosa, padahal kebaikan berkunjung kepada orang saleh itu tidak dapat menepis keburukan dari kemaksiatan mereka. Baru ni kita bincang bagaimana Allah menipu orang-orang alim sehingga mereka berdampingan dengan penguasa. Hari ini kita baca talbis iblis, bagaimana sifat berdampingannya orang alim kepada mereka menyebabkan dia juga tertipu. Semalam kita atau minggu lepas kita bincang tentang bagaimana orang alim bila terfitnah dengan penguasa sampai ke tahap mereka tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, ada 3 pihak yang akan terkesan. Pihak yang pertama siapa dia? Si alim tu sendiri, terfitnah ilmunya. Yang kedua, pemimpin tu sendiri. Sebab apa? Dia akan anggap dia betul. Sebab kalau dia tak betul, takkanlah orang ni duduk rapat dengan dia. Dan yang ketiga, yang terkesan siapa dia? Yang terkesan siapa dia? Orang awam. Orang awam yang mana bila kata dia tu baik dengan ulama tu, takkan ustaz tu tak tegur. Akhir sekali dengan sebab tu ketiga-tiga pihak terkesan dengan maksiat itu. Itulah yang disebut sebagai talbis. Baik. Kemudian malah dia pun, pemimpin ni dia pergi dekat dengan para orang-orang salih, dia suruh berdoa, dia bagi duit kepada orang salih tu, orang salih tu buat kebaikan, ataupun dipanggil, mudahlah dia buat benda salah sampai cukup bulan, dia buat majlis doa selamat, panggil orang-orang tahfiz, 60 orang baca 1 juzuk, dah 60 juzuk. Betul tak? Bagi seorang duit 50 ringgit, cukup dah. Oh, suka dah budak tu, dia beliau tu senyum habis. Dia kata kalau gini sejuzuk lagi pun kita nak baca, boleh sekeping lagi. Betul tak? Akhir sekali dia menganggap, oh aku tak apa, buat kesalahan pun dengan kebaikan aku buat ni insya-Allah boleh menghapuskan dosa. Lepas tu minta dia orang doa sikit, biar kita selamat semua ni. Tamu-tamu mesti dekat-dekat nak pilihan raya ni, nak tolong doa sikit biar kita menang, boleh buat kebaikan sikit pada rakyat kita. Ayat tu talbis. Betul tak? Sebab tu takut kita ni pun bila kita sedang bincang pada orang, kita pun takut fitnah tu datang kepada diri kita. Baik, yang ke-12, di antara para penguasa ada yang menjadi bawahan penguasa zalimnya, lalu sang atasan memerintahkan bawahan agar berbuat zalim, dan si bawah ini mau saja menurutinya.
Sungguh iblis menipu dia dengan talbisnya, dosanya dipikul oleh orang atasanmu. Saya yang menurut perintah. Nah, so bos buat ke apa? Nak warna ke saya kerja. Sesok-sesok nanti insya-Allah lah, kalau aku apa-apa pun biar dia ialah tanggungnya. Aku tak tanggungjawab dah. Engkau dia je suruh. Siapa suruh? Ayat tu valid ke di hadapan Allah? Lah ni kita boleh katalah macam tu. Aku ni nak buat warna, moga kena suruh. Dah bos suruh, nak buat warna, kalau tak buat kan payah pula, kena tu kena ni lah. Nak cari kerja lah ni bukan mudah. Maka saya yang menurut perintah ni banyaklah jadi ayatnya. Esok-esok biar dia je lah tanggungjawab dengan Allah. Aku tak malah tanggungjawab. Apa-apa Allah tanya dia, siapa suruh keluarkan arahan. Biasa dah ayat tu. Semua orang akan kena. Selama dia berada dalam rangkaian sistem tu, dia kena. Kalau dia melaksanakan, dia kena. Orang yang melakukan kesalahan tersebut, walaupun perintah daripada orang lain, bukan orang tu saja tu. Kan kita baca dalam ayat Al-Quran, Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, bagilah dia 2 kali ganda. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siapa yang menyesatkan kami daripada kalangan manusia dan jin. Naj'alhuma tahta aqdamina. Kami nak hinakan dia, nak letak di bawah tapak kaki kami. Tapi Allah Azza wa Jalla kata dua-dua pun kena belaka. Yang menyesatkan pun kena, yang disesatkan pun kena. Nah, sebab tu jangan terfitnah kalau kita jadi pemimpin, tiba-tiba ada pemimpin lebih besar daripada kita memberikan arahan, kita kata saya yang menurut perintah, dia lebih besar kuasa daripada saja, sedangkan kita masih lagi ada kekuasaan dalam lingkungan kita. Jadi berbuat baik pada yang kita ada kekuasaan padanya. Lingkungan kita ni berbuat baik, yang orang lain tu pulang pada dia. Kalau kita boleh islah, kita buat islah. Bahaya jadi orang yang memikul amanah ni. Allahu Akbar, takut. Ini keyakinan yang batil, kerana si bawahan tersebut telah membantu sang atasan untuk berbuat zalim. Setiap orang yang membantu tindakan maksiat, dia pun dianggap sebagai pelaku maksiat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang yang terkait dengan arak, dan baginda melaknat seorang yang memakan, memberi, menulis dan 2 saksi riba? Termasuk dalam hal ini seorang bawahan menarik wang untuk diberikan kepada atasan, padahal dia tahu atasannya pasti menghambur-hamburkannya, yakni mengkhianati amanah. Kerana pengetahuan tersebut, maka si bawahan dianggap turut membantu sang atasan dalam melakukan perbuatan zalim. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, cukuplah seorang itu dianggap pengkhianat manakala atau ketika mana dia menjadi kepercayaan para pengkhianat. Hanya Allah yang membimbing para hamba ke jalannya yang benar. Baik, itu fitnah Allah Subhanahu wa taala kepada para penguasa. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, yang kita bincang ni ialah pintu-pintu talbis iblis. Dan semua orang yang mana berada di atas tampuk penguasaan, inilah sebahagian saja daripada talbis iblis untuk merosakkan dia. Sedang sebenarnya penguasa ni, kalau dia buat dengan baik, kedudukan dia salah seorang daripada yang berada di bawah naungan arasy Allah di hari akhirat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah seorangnya apa dia? Pemimpin yang adil. Kalau kira darjat dia baik, tinggi, sebab dengan kebaikan dia ramai orang boleh buat, ramai orang boleh menikmati kebaikan. Tapi iblis sangat suka menyesatkan mereka. Kerja kita apa? Saya sebenarnya nak bincang bab-bab ni satu, tapi yang lebih utamanya apa dia? Kita melihat kepada apa fungsi dan apa bentuk bantuan yang kita boleh bantu kepada saudara-saudara kita
yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga urusan kita. Selain daripada kita melihat sisi syaitan, jangan pula kita menjadi pembantu syaitan untuk membinasakan dia. Dia dah lah talbis, kena tipu ke iblis dah. Kita pula pergi macam-macam pula kita bantu dia dalam soal kebinasaan. Atau kita menambahkan lagi ruang untuk dia berbuat kesalahan. Islah, berbuatlah kebaikan, mendamaikan, memberi nasihat, memberi jalan bagaimana untuk mengelakkan mereka ini untuk berbuat zalim. Paling kurang cara dia apa dia? Paling kurang cara dia apa dia? Doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam soal kepimpinan ni, sebagaimana kita sebut, dia adalah anugerah Allah ataupun hukuman Allah. Kalau kita baik, datanglah anugerah orang pemimpin yang baik. Kalau orang tu tak baik, maka datanglah balasan dari Allah disebabkan tak baiknya orang-orang tersebut. Kerja kita hari ini banyakkan berdoa. Dalam ikhtiar keadaan mana yang kita mampu, tapi banyakkan berdoa. Lihatlah maslahat agama sebagai maslahat yang paling utama. Lihatlah maslahat agama sebagai maslahat yang paling utama. Sampai waktu ketika andai kata Allah nak suruh kita bagi buat pilihan, maka pilihlah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Letaklah keutamaan kita pada soal siapa yang boleh memberikan kebaikan yang lebih dalam soal agama. Walaupun ada kemudaratan daripada sudut-sudut yang lain, maka lihatlah yang paling kurang mudaratnya. Kita sampai satu zaman mungkin kita tak boleh nak pilih dah kebaikan, sebab mungkin kita tak nampak dah. Yang hal ini pun tak baik, hal itu pun tak baik. Yang kita boleh pilih apa dia? Yang paling kurang mudaratnya. Gitulah keadaan dia. Kalau dah tak jumpa yang baik sangat, cari yang paling kurang mudaratnya. Tapi mudarat dari sudut mana? Yang paling utama sekali mudarat dari sudut agama. Tengok di situ. Boleh jadi kita ni mungkin tak maju, boleh jadi kita ni mungkin jadi susah, boleh jadi akan tertekan dan sebagainya. Tapi kurang-kurangnya kita ni ada nikmat yang tidak dikecapi oleh orang di luar daripada kita. Apa dia? Kita bebas beragama. Kita boleh salat, kita boleh puasa, kita boleh simpan janggut, kita boleh pakai jubah, baik lelaki baik wanita, boleh pakai purdah, boleh bayar zakat, boleh puasa sunat, boleh macam-macam. Tak ada orang kata salah dan silap. Boleh buat. Cuma dalam sudut yang lain, kebebasan tu juga disalahgunakan pada orang yang tidak beriman kepada Allah. Malaysia akan boleh. Tak, jadi boleh belaka. Bila boleh belaka, ada ruang-ruang yang mungkin sepatutnya tidak digunakan, seperti bebas berpakaian, diambil pakaian yang tidak senonoh. Bebas berkata-kata, perkataan dia yang tidak mendatangkan redha Allah. Bebas melakukan apa saja sehingga dia tak salat pun dia rasa itu kebebasan dia. Itu musibah. Jumpa dengan Syekh Rashad main. Mungkin ada yang pernah jumpa dengan Syekh. Dia kata, aku tengok orang Malaysia ni antara sya'bun latif, apa tu, bangsa yang sangat lemah lembut, beradab dan berakhlak. Cuma dalam kelembutan itu ada kedegilan dan apa dia? Dia kata apa dia? Dia payah nak terima walaupun benda tu benar, dia nak juga dia. Dia kata tu tidak orang masyarakat kita lah, orang lain pun. Tapi dia kata nak buat obvious lah. Kalau kita sebut ayat Quran ke, sebut hadis ke, dia nak hak dia juga. Dia kata padahal ni rakyat bangsa yang baik, akhlak, tinggal lagi maknanya kerja kita lah yang banyak. Kadang-kadang boleh jadi uslub tu menyebabkan orang tak nak terima nasihat dan sebagainya, termasuklah para penguasa. Uslub mana yang lebih munasabah, terpulanglah pada masing-masing. Ada pendekatan masing-masing. Yang penting kita nak natijah, kita bukan nak wasilah. Kita gugang, akhirnya natijah pumpang, benda tu juga akhir tak selesai, malah bertambah musibah. Dan tukar ni mari tu lagi tu, lalu tukar ni mari lagi tu, jadi tukar asyik tukar yang semua susah juga. Islah ni boleh jadi dengan tukar, boleh jadi dengan taubat.
Kenapa kita tak tengok sisi taubat tu? Boleh jadi Allah Azza wa Jalla mengubah, memberi keinsafan kepada orang yang memimpin dan menjaga urusan kita, sehingga akhirnya dia membawa kebaikan. Boleh jadi. Jadi kerja kita sebagai orang bawah ni, kerja kita ialah al-islah, membuat kebaikan, sama ada dengan doa, sama ada dengan nasihat, atau dengan apa jua cara yang kita fikirkan munasabah. Tapi yang penting natijahnya ialah kita nak kebaikan kepada semua orang dalam keredaan Allah. Yang itulah khilaf paling besar sekali. Jadi fokus bab kerja kita. Nak kerja bab penguasa ni, tunggu kita jadi pemimpin, kita fikirlah cara mana nak jadi pemimpin. Tapi selama kita tak jadi pemimpin, kita ni rakyat, maka fikirkanlah bagaimana memberi kebaikan kepada orang atas. Sebagai kita ni rakyat, bukan kebaikan dunia, tapi kebaikan akhirat. Sebab kita semua ni nak masuk syurga. Boleh? Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Kalau tak ada ni, kita berhenti pada talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadahnya. Yang ni banyak perkara, banyak dalam soal wuduk, dalam soal solat. Kalau nak baca selalu takut panjang. Kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang. Natijah daripada hidup kita ni nak mendapatkan redha Allah. Ada soalan nak tanya? Tak ada lah. Kalau tak ada, kita berhenti setakat itu dululah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang daripada kekurangan saya. Doakanlah kita semua ni agar dapat kebaikan bagi yang belajar atau mengajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memandu kita kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha. Kekurangan kita tu banyak, kebaikan kita masih lagi kurang. Jadi semoga Allah menampung kekurangan itu dengan doa-doa dan juga kebaikan yang kecil-kecil yang mungkin kita boleh mengambil manfaatnya pada hari akhirat. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.